Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar semua? Okay, hari ni Ustaz nak mengajar sifat qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih. Apa maksud qiyamuhu binafsih ni? Qiyamuhu binafsih ni salah satu daripada sifat 20. Sifat wajib Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat qiyamuhu binafsih ni adalah salah satu sifat wajib Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah wajiblah bersifat dengan sifat qiyamuhu binafsih. Apa maksud qiyamuhu binafsih ni? Kita tengok slide seterusnya. Erti qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih ni apa benda maksud dia? Allah berdiri dengan sendirinya. Maksud qiyamuhu binafsih ni Allah berdiri dengan sendiri. Maksudnya tiada siapa yang cipta Allah. Allah tercipta dengan sendirinya. Kalau ada benda lain yang mencipta Allah, Allah ni tak layak menjadi Tuhan. Jadi tiada siapa yang cipta Allah. Allah ni tercipta dengan sendirinya. Allah ni muncul dengan sendirinya tanpa ada orang lain yang mencipta Allah. Kalau ada yang mencipta Allah pula, kita tak bolehlah sembah Allah, kita sembah siapa yang mencipta Allah tu. Dia Allah ni tiada siapa yang cipta dia. Allah menjadikan alam ini tanpa bantuan sesiapa. Jadi tak siapa yang bantu Allah cipta bumi, cipta planet, cipta haiwan, semuanya Allah buat sendiri dalam 6 masa. Okey. Sebenarnya Allah mentadbir alam ini sendirian tanpa bantuan sesiapa. Okay, jadi Allah mentadbir alam ni macam mana Allah takbir? Semua Allah takbir lebah, Allah takbir manusia, Allah takbir apa lagi? Allah takbir kita semua lah. Allah takbir planet ni macam mana? Cuba bayangkan Allah tak nak cara pada planet satu saat. Apa jadi? Planet akan berlanggar antara satu sama lain dan berlakulah kehancuran bumi. Itulah kalau Allah malas nak jaga alam ni. Tapi Allah ni dia tak tidur. Allah ni tak tidur, dia sentiasa memerhatikan kita. Apa yang kita buat, sentiasa bagi rezeki pada kita. Macam-macam lah Allah bagi pada kita. Jadi kita sebagai hamba Allah perlulah solat, tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita perlulah memberi sedikit sedekah daripada harta yang Allah berikan kepada kita. Jangan semua pula, nanti jadi miskin. Bagi sekadar kemampuan kita. Contoh gaji kita dalam 1,000, kita bagilah sedekah dalam RM100 ke macam itulah. Okey. Lawan bagi sifat qiyamuhu binafsih ialah qiyamuhu bighairih. Apa maksud qiyamuhu bighairih ni? Yang bermaksud berdiri dengan mengharapkan bantuan orang lain. Okey, jadi lawan bagi sifat qiyamuhu binafsih ni adalah qiyamuhu bighairih. Jadi Allah ni tak perlukan bantuan sesiapa dalam mentadbir alam ini, dalam menciptakan apa saja yang dia nak cipta. Dia tak perlukan bantuan sesiapa sekalipun dekat atas muka bumi. Kita tengok slide seterusnya. Ini gambar alam semesta. Gambar alam semesta. Nampak bintang tu. Salah satu cahaya tu adalah galaksi kita. Galaksi kita lah. Galaksi apa? Galaksi ni termasuk dalam apa? Dalam matahari, planet bumi, planet semua lah. Planet kita yang kita tahu tu. Tu salah satu titik yang nampak kecil tu. Itulah adalah galaksi kita. Galaksi kita. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, daripada bintang yang kecil-kecil, slide sebelum ni tadi kan. Okey, dia adalah pecahan daripada bintang yang kecil tu mengandungi matahari. Bintang yang kecil tadi kita tengok banyak dia mengandungi matahari. Dekat sekeliling matahari tu ada planet-planet lain. Jadi planet-planet lain tu planet apa? Ada planet kita lah salah satunya. Planet bumi. Kita ni sangatlah kecil. Tu sangat kecil. Kita kalau kita sombong, kita tak tahulah nak cakap apa. Sebab kita ni dah lah kecil, sombong pula. Jadi janganlah kita sombong kepada Allah. Banyak-banyakkanlah kita bersedekah dan menunaikan solat-solat sunat, puasa ke, supaya bila kita mati nanti kita dapat berjumpa dengan Allah dan mendapat nikmat yang tidak terhingga. Kalau kita sombong dengan Allah, tak solat, malas apa semualah, kita akan mendapat azab daripada Allah lah. Masa tu kita tak boleh nak lari semula ke bumi.
Menyesal kita. Jadi sama-samalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Okey, ni gambar haiwan. Gambar haiwan, Allah menciptakan haiwan, binatang, semua. Apa tujuan Allah cipta binatang, haiwan semua? Supaya ada sebahagiannya kita boleh makan, ada sebahagiannya untuk menjaga keseimbangan alam. Contohnya kalau tak ada harimau, bersepahlah binatang yang makan rumput ke atas muka bumi. Jadi tak stabil lah bumi. Jadi tu tujuannya Allah menciptakan harimau, ciptakan burung, ciptakan gajah, ciptakan ikan. Semua ada kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Ada tanggungjawab masing-masing lah. Okay, kita tengok slide seterusnya. Allah juga menciptakan kita semua. Kita semua manusia lah. Ya, kita semua manusia daripada bayi, remaja sampailah kita tua dan kemudian mati. Bila kita mati tu, hidup kita tak habis lagi. Kita akan hidup kembali dan berada di alam barzah. Masa ni, alam barzah ni alam yang kita tak boleh nak mati dah. Jadi siapa yang jahat tu akan diseksa sampai bila-bila. Siapa yang baik akan mendapat nikmat sampai bila-bila. Jadi sama-samalah kita berbuat amal soleh agar kita termasuk orang-orang yang dikurniakan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita tengok slide seterusnya. Ini dalil nakli. Dalil nakli ni dalil Al-Quran lah. Surah Ali Imran ayat 2. Okay, Ustaz baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maksudnya Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbir sekalian makhluk. Okay, jadi dalam ayat ni Ustaz boleh simpulkan bahawa Allah ni adalah satu-satunya Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Dan Dia yang menguasai segala alam ini. Kalau Tuhan orang kafir tu dia hanya mereka-rekanya sahaja. Contoh dia reka patung ni macam ni, patung ni macam ni. Itu bukan Tuhan lah. Itu hanyalah hasutan syaitan supaya kita tidak menyembah Allah. Janganlah kita termasuk dalam golongan yang menyembah selain Allah. Okay, makhluk sentiasa memerlukan makhluk lain dalam kehidupan ini. Okay, jadi kita sentiasa memerlukan bantuan orang lain. Tapi Allah ni tidak memerlukan bantuan sesiapa. Itu maksud qiyamuhu binafsih. Tidak memerlukan bantuan sesiapa pun. Jadi manusia kita tak boleh sombong. Kita kalau dalam keadaan susah, janganlah kita duduk sorang-sorang tak minta tolong pada orang. Bila kita susah, kita minta tolong pada abang kita, minta tolong pada kakak kita, minta tolong pada mak ayah kita. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okay, hukum beriman dengan sifat qiyamuhu binafsih adalah wajib. Besar saya tulis. Hukum beriman kepada sifat qiyamuhu binafsih ni adalah wajib. Siapa tak beriman dengan sifat qiyamuhu binafsih ni, dia bukan orang Islam lah. Dia sudah dikira bukan Islam kalau dia tak percaya dengan sifat qiyamuhu binafsih ni. Okay, kita tengok slide seterusnya. Okay, kesan beriman. Kesan beriman dengan kesan tak beriman lebih kurang je. Okey, mengakui kekuasaan Allah. Okey, menguasai kekuasaan Allah. Kalau kita percaya dengan sifat qiyamuhu binafsih ni, kita mengakuilah kekuasaan Allah. Sebaliknya juga kalau kita tak beriman, kita tak mengakui kekuasaan Allah. Okey, yang kedua, mengharapkan pertolongan Allah. Bila kita beriman dengan sifat qiyamuhu binafsih ni, kita sentiasa minta tolong pada Allah. Yang ketiga, yang paling penting, tidak sombong. Orang yang sombong ni tidak akan masuk syurga buat selama-lamanya. Jadi janganlah sombong. Okay, iman meningkat. Bila kita percaya dengan sifat qiyamuhu binafsih ni, iman kita naik, meningkat. Kita percaya kepada Allah, takut untuk buat dosa. Last sekali, sentiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja daripada Ustaz. InsyaAllah kita akan sambung pembelajaran kita pada masa yang akan datang.